Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan membahas mengenai topik perbandingan kaedah penyucian diri antara ahli sufi dan ahli salafi. Untuk menjaga kemurnian Islam, Salafi dan Wahabi berusaha untuk melawan apa yang mereka pandang sebagai praktik sesat seperti berdoa di makam, memulakan tempat suci dan orang suci. Hal-hal ini tergolong sebagai syirik, kufur, riddah dan bid'ah. Mereka dengan kuat menolak kepercayaan dan praktik apapun yang tidak diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Misalnya, Salafi dan Wahabi menuntut bahawa praktik sufi seperti tasawuf, iaitu perantaraan manusia dengan Tuhan, yang telah terjadi selama berabad-abad sejak murni Islam mengancam tauhid. Mereka percaya bahawa bid'ah ini diambil daripada budaya tempatan oleh pendakwa Islam yang berusaha untuk menarik mualah baru. Namun, perpaduan antara Islam dan adat ini membantu proses menukar Islam yang dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Okey, video kali ini kita akan cerita tentang kaedah penyucian diri ahli sufi dan ahli salafi. Jadi sebelum tu kita kenal dulu siapa itu ahli sufi dan ahli salafi. Baik, secara ringkasnya, ahli sufi ni adalah golongan yang mempelajari ilmu membersihkan hati supaya dapat meningkatkan takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ahli salafi pula adalah golongan yang menjadikan sahabat, tabi'in dan tabi'in, iaitu orang yang hidup pada 3 kurun pertama Islam sebagai model teladan. Saya ialah Sharifah Nur Alia binti Syed Abdul Kahar Musagif. Saya akan menerangkan tentang persoalan yang kedua, iaitu apakah perbezaan antara ahli sufi dan juga ahli salafi. Berdasarkan ayat yang ke-15 dalam surah Al-A'la, iaitu wa dzakara isma rabbih fasalla, yang bermaksud dia menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan solat dengan khusyuk. Okay, pada ayat inilah kita dapat huraikan tentang perbezaan antara selawat dan juga zikir antara ahli sufi dan juga ahli salafi. Okay, yang pertama kita akan bincangkan tentang selawat. Selawat ni apa? Selawat ialah puisi yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ahli sufi, dia tak tentang perbuatan ni, malah mengamalkan amalan selawat ini. Manakala ahli salafi, dia tentang perbuatan ataupun amalan selawat ini jika diiringi dengan alat-alat muzik. Seterusnya kita akan bincangkan tentang zikir. Zikir ialah mengingati Allah SWT. Ahli sufi tak menentang lagi perbuatan zikir ini, malah sentiasa mengamalkan amalan ini. Tetapi ahli salafi, dia tentang amalan zikir ini jika dilakukan secara berjemaah atau secara beramai-ramai. Berdasarkan surah Al-A'la ayat ke-14, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Seterusnya, terdapat beberapa cara penyucian diri menurut ahli sufi. Antaranya ialah yang pertama, latiful qalbi, iaitu ianya mempunyai kaitan rapat dengan jantung manusia, letaknya di bawah dada. Dari sini lahirnya sifat-sifat kemusyrikan, iaitu tahyul dan khurafat. Cara untuk mensucikannya adalah dengan memperbanyakkan zikrullah, iaitu zikir kepada Allah, baik secara zahir dan batin, khususnya zikir dengan hati, iaitu zikir dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana itulah jua perkara yang kita hendak bersihkan, iaitu hati kita, supaya kita terhindar daripada sifat kemusyrikan, daripada tahyul dan juga khurafat. Jadi sekarang kita nak tahu kaedah penyucian hati mengikut ahli salafi. Mengikut Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi yang lahir sekitar 220 Hijrah di Baghdad, Iraq, beliau telah memperkenalkan beberapa metod tazkiyah an-nafs, iaitu penyucian hati. Metod beliau yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau menekankan aspek penghayatan dan pengetahuan terhadap suri teladan yang ditinggalkan Rasulullah SAW. Metod yang kedua pula, kita kenalah menghiasi diri itu dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela serta mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat adalah kita mestilah sentiasa beristiqamah menyati Allah dan memohon ampun kepadanya pada setiap hari.
Dan jika kita ingin sampai ke makam yang di mana kita rasa kita rapat dengan Allah SWT, kita perlulah melalui proses penyucian hati ini dan seterusnya bertaubat dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.